Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni saya nak cerita sikit beberapa isu yang kecoh pada 2 hari lepas ataupun 4 hari lepas berkenaan dengan Microsoft yang nak lancarkan Windows 11. Sebab apa benda ni sepatutnya dilancarkan pada 24 hari bulan ni, tapi mungkin disebabkan orang kata resources ataupun leak yang dikeluarkan oleh pengguna sendiri, yang mana menjadi kecoh lah pada semua pengguna-pengguna PC. Jadi kat sini ramai lah pengguna-pengguna PC yang nak tahu tentang Windows 11 yang dikeluarkan oleh Microsoft. So saya pun mendengar benda tu dan saya juga cuba untuk carilah orang kata ISO ataupun installer untuk Windows 11 ni. Dan saya pun decide untuk cuba guna Windows 11 ni, yang mana saya pun dah berjaya upgrade daripada Windows 10 saya kepada Windows 11. Dan saya dah guna dalam sehari dua. Jadi saya ada beberapa review dan opinion yang saya rasakan pada Windows 11 ni. So tanpa buang masa, let's go. Okay, first thing first yang saya nampak pada Windows 11 ni adalah dengan hasil perubahan pada taskbar dan start menu yang baru. Yang mana start menu sekarang pada Windows 11 kita dah diletakkan pada bahagian center, bahagian tengah. Sebab macam Windows 10 yang sebelum ni atau Windows sebelum ni, dia orang letakkan start menu di bahagian kiri. So benda ni sebenarnya boleh je adjust kalau dalam Windows 11, tak ada masalah pun. Korang boleh pergi setting dan boleh adjust pada bentuk asal yang biasalah kalau korang nak letakkan bahagian kiri. Tapi bagi saya dah suka lah bila center ni dia lebih nampak orang kata kemas dan lebih cantik lah. Dan dia punya start menu dia agak menarik sebab dia nampak lebih tersusun dan kemas lah. So kalau kita contoh kita buka ni, macam saya buka, start menu dia berbeza. Macam kita punya application ataupun software yang kita guna, kita boleh pinkan pada bahagian ni. Dan nanti kalau kita nak guna kan, contoh nak guna apa-apa yang kita dah kata recommended, so kita boleh terus select dan kita guna software tu. Tak susah. Dan dia lebih memudahkan lah. Tapi agak susah juga sebab kalau kata contoh kita nak guna software yang kata kita dah senang cakap ada contohnya software editing. So kita nak buat dalam grouping, tapi dah tak boleh lah. Macam dulu Windows 10 kita boleh buat grouping kat bahagian start menu. So kat sini saya tengok tak boleh nak buat grouping. Dia hanya akan boleh move dan adjust dia punya pin app tu. Tu yang satu saya cakap pasal start menu ni. And then pada bahagian taskbar ni dia dah tak ada selection untuk right click ataupun option lah. So kalau kata kita right click bahagian taskbar, dia hanya keluarkan taskbar setting. So kalau kata kita nak check taskbar manager ke sistem ke atau yang sebahagiannya, kita kena tekan dekat start menu ni. Macam tu. And then yang kedua saya minat pada Windows 11 ni adalah bahagian icon, yang mana bagi saya icon dia dah berubah dan nampak lebih menarik lah. So kalau contoh saya buka disk PC ni, ni contoh disk PC. Kalau korang perasan dia punya icon dia dah menarik dan lebih nampak atraktif lah. So nampak tak adalah orang kata macam boring sangat lah, tak ada kosong. Macam dulu kalau Windows 7 atau Windows 10 dia kosong saja kan. And then kalau korang perasan yang saya pakai ni adalah dark mode ya, bukan yang light. So kalau kata korang nak adjust light mode, boleh je pergi ke personalize. And then korang pergi ke bahagian color untuk korang choose korang punya light korang punya color tu. Contoh kalau korang nak pakai light, so korang pergilah choose light. So nanti dia akan berubah. Kalau korang nak pakai yang dark mode, boleh pergi pilih ambil yang dark. Itu sahaja. Okey, yang ketiga yang saya tengok kat Windows 11 ni, dia punya dari segi animation lah. Kalau korang perasan bila saya minimize ataupun maximize punya window ni, dia macam timbul. Dia macam menimbul dari bawah ke atas. Dan bagi saya nampak lagi menarik lah. So kalau kata kita kena kecilkan kan, dia nampak dia macam zoom in zoom out lah macam tu. So bagi saya itu animation yang menarik lah. Kemudiannya kalau korang perasan, kalau kita ni biasanya kita nak buat kerja, mesti ada 2-3 app ataupun program yang kita guna. So dekat Windows 11 ni, kalau korang nak guna 2 benda dalam satu masa, korang boleh je buat macam ni. Contoh korang pergi hold kat sini dan korang nampak tak ada macam-macam design ataupun split screen yang dia bagi. Contoh korang nak guna 2 program, so korang select je macam ni. And then korang boleh pilih salah satu lagi. Contohnya macam ni. Contohnya saya buka YouTube ke, saya buka Chrome ke, apa-apalah. Korang based on korang punya kegunaan korang. Okey, yang seterusnya saya minat pada Windows 11 ni adalah bahagian
notification ataupun action center dia, yang mana dia dah nampak lebih menarik lah. Kalau korang perasan, design dia ada rounded corner tau, dah tak macam nampak segi empat sangat macam yang dulu. Kalau dulu semua segi empat sama kan, so kat sini dia berbeza. And then dia punya UI dia boleh katakan nak ikut macam orang kata apa, Android pun ada kalau tengok. So kalau kata korang tengok kat sini dah tak ada tablet mode kalau korang perasan. Kalau dulu Windows 10, kalau korang perasan kat sini ada tablet mode ataupun kat bahagian touch view. Sekarang ni dah tak ada dah pada Windows 11. Saya tak tahu kenapa, mungkin kurang penggunaan kot yang feature untuk tablet mode tu. Jadi diorang keluarkanlah benda tu daripada Windows 11. Dan kalau korang perasan sama juga dekat window, kalau korang tengok dia pun rounded corner, dan boleh katakan semuanya dah berubah lah untuk dia punya setiap window tu. Dan kemudiannya kalau korang nak tahu, pada Windows 11 ni juga ada widget. So ni widget lah pada sebelah bahagian touch view ni. Nanti saya akan ceritakan pasal touch view. Ni widget. So kalau korang tekan widget ni, korang akan nampak ada widget berkenaan weather ataupun news ataupun info berkenaan dengan orang kata macam politik, sport lah, benda semua tu kan. So korang boleh je adjust nanti. Tapi korang kena masuk dekat sini lah untuk manage interest. So korang boleh pilih benda apa yang korang minat dan korang tak nak dalam korang punya widget. Dan yang saya cakap tadi pasal touch view. So touch view ni benda apa? Dia adalah satu virtual desktop yang mana korang boleh tukar ke desktop yang lain. Pada desktop yang kedua, senang cakap saya tunjuk macam ni lah. Contoh pada desktop satu saya ada File Explorer dengan Edge, betul tak? So kalau kata kita nak buat kerja pada desktop yang lain, kita boleh je select desktop dua dan dia akan pergi ke desktop yang kedua tadi. Itu dia punya function dia untuk virtual touch view ni, ataupun penambahan desktop lah senang cakap kan. Kalau korang nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh move right, korang boleh move left, ikut macam ni lah, tengok, bergantung. And then korang perasan background kita boleh diubah. Contoh kat desktop 2 saya pakai wallpaper yang lain, dan desktop 1 pun saya pakai wallpaper lain. So kalau kata korang masuk ke desktop tu, dia akan berubah. Itu adalah touch view. Okey, yang seterusnya saya nak cakap berkenaan sound setting ataupun sound dalam Windows 11 yang baru ni lah. So kalau korang perasan, dia punya Windows untuk dia punya sound untuk Windows 11 ni dia dah berbeza sikit lah. Contoh saya tunjuk kat sini lah. So saya dah buka sound system. So kat sini dia ada berbeza lah, dia punya orang kata macam notification sounds lah. So kalau korang test, ni adalah bunyi dia. Saya akan tunjuk lah untuk setiap satunya. Ni untuk asterisk. Dulu kalau kata calendar reminder, contohnya kita masukkan device macam USB kan, connect dan disconnect, dia akan bunyi. Ini antara sound setting yang barulah dalam Windows 11 ni. So itu perubahan yang ada pada Windows 11. Dan tak dinafikan juga, sebab kalau ikutkan nama-nama ni semua dah ada dah pada window-window yang sebelum ni, cuma dia diubah sound tu. Itu untuk sound setting dalam Windows 11. Okey, dan terakhir sekali pada bahagian touch keyboard button. Okey, benda ni tak available lah pada PC sebab saya tak ada pakai yang touch screen. Tapi mungkin akan available pada device macam laptop pada akan datang. So benda ni akan berguna lah. Okey, apa yang menarik pada touch keyboard ni, sedangkan dah ada pada Windows 10? Ya, betul. Tapi kalau mengikut apa yang Microsoft cakap, pada Windows 10 yang terdahulu, banyakkan pengguna mengatakan ada masalah yang besar yang berlaku pada Windows 10 bila dia menggunakan touch keyboard button ni. Ada yang kata ada isu lagging bila kita gunakan touch keyboard ni, ada certain point yang jadi error bila kita guna. So benda ni Microsoft dah ambil dan dia orang dah buat resolve untuk benda ni jadi lebih menarik dan lebih elok lah. Kayaknya dia orang dah fix benda ni untuk lebih canggih untuk Windows 11. So kat sini nanti kalau korang perasan dah boleh letak GIF, dah boleh bubuh macam emoji, macam-macam lah, bergantung pada kita punya penggunaan. So ini yang dikatakan oleh Microsoft lah, bukan saya lah, dia orang yang kata. Tapi setakat ni bagi saya Windows 11 ni dah keluarkan benda yang menarik lah, feature-feature dia. So tak ada masalah lah. Dan saya berharap yang Windows 11 ni akan keluarkan features dan ciri-ciri yang terbaru lah untuk akan datang. Dan saya harap dia orang akan lebih improvise dia orang punya OS yang mana dapat memberikan keselesaan dan kepuasan kepada pengguna. So saya rasa setakat itu saja opinion ataupun review saya berkenaan Windows 11 ni. Saya harap korang akan sentiasa support, like dan share video ni. And kalau korang ada sebarang pertanyaan, sebarang masalah, korang boleh komen je di bawah tu. Sehingga kita berjumpa lagi. Ciao.